Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi niyyatil qabul وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن خاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Muka surat 33. Dikatakan pada mencelakan banyak makan itu. Dikatakan oleh ulama berkenaan dengan mencela, memandang keji lah bagi mereka yang makan banyak. Apa yang dikata oleh ulama, maka kecelaan kemudian kecelaannya. Celaka seorang itu kerana makanan seseorang. Maksudnya baris yang pertama sangat-sangat mencercakan dan mencelakan banyak makan hingga diulang-ulang katanya 3 kali. Maka kecelaan kemudian kecelaan 3 kali ulang. Kecelaan, cela. Dan maksud baris yang kedua itu bahawasanya keadaan seorang jadi celaka itu kerana makan yang membawa kepada banyak keinginan yang membawa kepada mengerjakan maksiat yang tertegah pada syarak. Bila mana makan banyak, nafsu kita kuat. Bila mana nafsu kuat, dia mendorong kepada seseorang itu melakukan maksiat. Sebab itulah dicela makan banyak. Ghalibnya begitulah. Jaga orang makan banyak, mengaji banyak, ibadat banyak. Ghalib makan banyak, tidur banyak, malah. Itu kebiasaan. Jadi nak pergi tak boleh. Mengantuk, letih. Akhir sekali kalau ada, bantah sekali. Sudah makan, sudah minum, kenyang, ambil baring. Tu seronok. Ya. Jadi akhir sekali nafsu seseorang tu jadi kuat. Bila mana makan cukup, rehat lebih, syahwat dia jadi kuat, mendorong kepada melakukan maksiat. Itulah punca kecelakaan manusia. Asalnya makan je. Ya. Sebab itu bagi kita orang Islam dipandang keji mereka yang makan banyak. Maksudnya kenyang, makan lagi, kejap-kejap makan je dia. Kerana makan ni memang seronok, ya. Tapi Islam mengawalnya. Yang terbaik makan ni bila lapar. Kemudian rasa nak kenyang, mana hilang dah lapar, kita berhenti. Itu sebaik-baiknya. Kalau tidak, kita dah rasa kenyang, berhenti.
Jangan kenyang tambah lagi. Tu tak bagus tu. Ya. Baik. Habis itu. Fahamlah kita tu. Kemudian berkata Syekh Az-Zarnuji lagi, diriwayatkan daripada Nabi alaihi salatu wassalamu. Daripada Nabi alaihi salatu wassalamu diriwayatkan bahawasanya bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin al-akuli al-akulu baca al-akulu wal bakhilu wal mutakabbiru. Tulis bagi tu. Salasatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin al-akulu wal bakhilu wal mutakabbiru. Sempat tulis bagi? Sempat? Sempat tulis? Sempat tulis bagi? Cuba baca sikit. Ni hantar. Cuba baca. Baca kuat sikit. Orang lain perhati. Tak tempat tulis. Okey. Kuat sikit suara. Yubghiduhumullah. Jurmin. Betul baris tu. Wal mutakabbir. Sempat. Baca. Kuat. Baris itu tulis elok sebab satu masa kita nak kongsikan ilmu kita ni, nak mengajar anak murid kita pula satu masa nanti insya-Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yubghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin al-akulu wal bakhilu wal mutakabbiru. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 macam manusia murka akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Mereka itu kembali kepada manusia lah. 3 macam manusia ni. Murka akan mereka itu 3 macam manusia oleh Allah Ta'ala. Daripada ketiadaan dosa yang tiada dosa. Daripada ketiadaan dosa. Dia tak buat maksiat pun. Tidak kata khianat orang, ambil barang orang. Tak. Tapi dikira Tuhan marah. Pertama, yang banyak makan. Al-akul. Al-akul ni makan sentiasa makan. Makan banyak lah akul ni. Kalau akilu, sekejap makan, sekejap tidak. Kalau akul, makan selalu makan. Tengok dia je, asyik makan. Kunyah. Mulut dia sentiasa bergerak. Ada makanan dalam mulut dia. Dia panggil akul. Yang kedua, Allah Ta'ala marah wal bakhilu, dan yang penyayang, mana yang kedekut. Mereka yang ada duit, ada rezeki lebih, tapi kedekut nak kongsi dengan orang. Ini juga Tuhan marah. Sebab bakhil ni jauh daripada rahmat Tuhan, jauh daripada syurga Tuhan, jauh daripada redha Tuhan, dekat dengan syaitan, dekat dengan neraka. Manusia bakhil ni. Manusia pun jauh. Tak suka dengan orang bakhil. Tapi kalau orang pemurah, semua orang sayang. Berkawan dengan dia, tak habis duit. Makannya masuk kedai, insya-Allah beres. Ada orang yang tolong bayar. Semua orang suka. Asyik-asyik dia je belanja. Nampak tak? Kita pun rasa seronok. Jadi kita sifat orang mukmin, biar sekali-sekala kita juga belanja. Jangan duk asyik orang je belanja. Biar kita juga belanja orang.
barulah orang suka pada kita. Sebagaimana kita suka orang belanja kita, orang lain pun begitulah suka sekiranya kita belanja mereka. Jadi yang bakhil tak ada orang suka. Sama-sama dia pun tak suka juga. Ni bakhil ni. Dia pun kata engkau pun bakhil juga. Orang kedekut. Kita kedekut tak perasan. Nampak tak? Dia pakat kata sama dia. Tapi kalau orang yang pemurah, orang tak kata. Orang puji dia. Pemurah dia tak, saya biasa je. Awak pemurah lagi. Dia puji. Tapi kalau kedekut, sudah dia pakat kata kedekut. Engkau nasi orang je bayar kedekut. Engkau pun apa kurangnya, sama juga. Tunggu orang bayar je makan. Yang dia kedekut juga. Semua kedekut. Tak ada orang suka. Si kedekut dengan kedekut pun sama tak suka. Tapi kalau dia suka, bila mana orang tu pemurah. Sebab itu Nabi SAW beritahu Tuhan tak suka. Tuhan marah, Tuhan murka orang yang makan banyak, orang yang kedekut. Yang ketiga, wal mutakabbiru, dan yang membesar dirinya, yang sombong, yang ego. Penting diri sendiri, mutakabbir. Tak boleh terima kebenaran. Orang yang tak boleh terima kebenaran, orang yang sombong, maka Tuhan marah. Na'udzubillah min zalik. Kita jangan jadi orang makan banyak, jangan jadi orang kedekut, jangan jadi orang sombong. Jadi orang sederhana je. Tidak bakhil, tidak makan banyak, sederhana je kita. Kemudian kita jadi orang yang merendah diri, tawaduk. Jangan jadi mutakabbir. Orang sombong. Sebab tu kalau kita jumpa kawan kita sombong, nasihat. Kalau dia tak dengar nasihat, kita sombong juga. Buat sombong balik. Buat sombong kita itu tujuannya nak suruh dia insaf. Bukan kita sombong, kita ego. Sebab sombong kepada orang sombong sedekah. Dia tunjuk kita nasihat tak dengar. Kita pun pandai juga buat dia ingat dia je pandai ego lah. Sombong. Orang lain pun pandai juga nak sombong-sombong. Buat sombong juga, buat tak peduli. Boleh pahala, sedekah Nabi kata. Sedekah juga. Ada satu-satu keadaan sombong kepada orang sombong itu sedekah. Boleh pahala. Kita sombong terhadap orang sombong, dapat pahala. Tapi kalau kita sombong kepada orang yang merendah diri, dapat dosa. Jadi sifat orang mukmin sebenarnya tidak sombong. Kena tawaduk, rendah diri, rendah hati. Tapi kalau ada orang sombong, maka kita sombong kepada mereka, boleh pahala. Nabi kata sedekah. Kita duk ingat senyum je sedekah. Sombong pada orang sombong pun sedekah juga. Baru dia tahu langit tinggi ke rendah. Dia ingat dia sombong, orang lain pun pandai sombong juga. Itu dia pun insaf, mudah-mudahan. Kalau tak insaf, tinggalkan dia. Kemudian berkata Syekh Azam Nuji rahimahullah ta'ala lagi, dan setengah daripada jalan mensedikitkan makanan-makanan itu, amati dan perhati kepada mudarat banyak makan. Bagaimana cara kita nak mengelak supaya kita tidak makan banyak? Cuba perhati, orang yang makan banyak ni dia akan kena mudarat. Baik kita baik orang serupalah. Perhati sungguh-sungguh kata dia. Kita kadang-kadang begitulah. Terlebih masing-masing darah tinggi. Terlebih manis-manis kecil manis. Nampak tak? Ada gitu. Terlebih suka makan lemak-lemak, somak jantung. Jadi begitu. Sebab tu dia Nabi ajar kepada kita sederhana, pertengahan. Maknanya manis-manis kita ambil juga, tapi tidak keterlaluan. Masing-masing pun jangan keterlaluan. Jadi kalau kita berlebih-lebih, maka adalah benda yang hinggap pada diri kita. Waktu itu mungkin kita baru insaf. Sebelum itu tak berapa nak insaf mana. Perhati mudarat. Dan iaitu mudarat. Dan iaitu mudarat banyak makan tu. Apa dia iaitu? Mudarat. Banyak jadi penyakit-penyakit dan jemu tabiat dan segannya. Jemu tabiat malah jadi pemalas dan segannya. Supalah. Jemu ni rasa malas, rasa berat. Ya Allah nak sembahyang, berat rasa. Letih, kenyang sangat.
Minum air, makan banyak, rasa letih. Tak larat. Dia jadi begitu. Tapi kalau kita sederhana, tubuh kita sentiasa cergas, lincah. Itu dia. Tapi kalau kita banyak, jadi tercungap-cungap kita. Semput. Nak berlari semput, nak panjat tempat tinggi semput. Nak main kejar-kejar lagi. Dia jatuh terguling, tak boleh bangun. Kena angkat 4 orang. Angkat. Ghalibnya begitulah kebiasaan. Tapi ada juga jaga-jaga orang kita jumpa, dia stamina dia kuat, walaupun besar kita pun tak sangka. Boleh melompat, boleh meloncat. Ya ke awak ni? Ada. Tapi yang tu kadang-kadang. Jarang-jarang, kadang-kadang. Payah kita nak jumpa orang tu tung melompat. Tengok dia, engkau ni orang ke belon ni. Ke bola ke apa. Pasal apa? Orang tak sangka. Dengan badan dia, dengan tubuh dia tu, tapi dia lincah. Tapi jarang. Ghalibnya kalau kita sihat, kalau kita berisi ni, dia lambat sikit. Pergerakan kita tu lambat. Kita nak cepat dah, tapi lambat juga. Pasal berat. Umpama kita bawa barang berat. Orang lain bawa 1 kilo, kita bawa 10 kilo. Lambat laju. Kau tengoklah aku pegang ni 10 kilo berat ni. Gitu. Lambat Bukan aku tak mahu cepat, berat ni. Habis itu bagaimana nak suruh cepat? Campur 10 kilo tu. Akhir sekali tak ada apa. Ringan kita pula. Laju, tinggal orang bawa 2 kilo ni. Laju pula dia. Yalah, tadi aku berat, sekarang tak berat dah. Gitulah. Nampak tak? Itu dia. Kena fikir baik-baik, perhati. Perhati dia. Ustaz lusa juga. Dulu 10 tahun lepas besar. Dekat 100 kilo tak tak. Lembu seekor korban satu. Lama-lama jadi kecil. Lemak kita banyak cungak-cungak. Tapi bila mana kecil sikit, dia cerdas sikit. Baik, kata dia banyak jadi penyakit, jadi malah, jadi berat. Punca daripada makan banyak. Bila mana makan banyak, minum banyak. Bila mana banyak makan banyak, minum, tubuh letih. Bila mana letih, berhajat kepada tidur. Tidur pula, mahu banyak, tak mahu sikit. Seronok, tidur pula. Habis sekali, masa habis begitu. Rugilah. Habis. Kemudian dikatakan lagi, al-batnatu tuzhibul fitnatu. Al-batnatu tuzhibul fitnata. Al-fitnata. Apa nama al-batnatu tuzhibul fitnata? Artinya bermula memenuhkan tu. Bukan memohonkan tu. Betul ejaan. Mim nun waw. Tu memohonkan. Betul, buat bulat pada tulisan memohonkan tu, tulis di bawah dia tu memenuhkan. Mim nun waw ha kaf nun. Ejaan dia tu silap catat. Bermula memenuhkan perut. Tu betul, bukan memohonkan perut. Bermula memenuhkan perut. Memohon tu betul kan, memenuhkan. Artinya bermula memenuhkan perut dengan makanan itu, menghilangkan cerdik dan menegah akan cerdik. Akan dia tu kembali kepada cerdik. Bila mana seorang tu penuh dalam perut dia, cerdik pun hilang. Maknanya akal dia tidak berfikir panjang. Tersekat dengan keletihan perut yang penuh. Penuh letih. Jadi tak cerdik. Bila mana perut kita kosong, akal kita jadi panjang. Lepas tu waktu kita puasa kan, cerdas. Akal kita boleh berfikir macam-macam kita fikir. Lapang jiwa kita. Luas pemikiran kita. Bila mana perut kita kenyang, maka tertutuplah. Mata kita pun tutup, fikiran kita pun tutup.
Jadi tak boleh nak keluar idea. Pasal apa? Terlalu kenyang, tertutup. Mana menghilangkan cerdik. Makan banyak menghilangkan kebijaksanaan seseorang. Asyik mengantuk lah. Itu dia. Tengok orang mengantuk, cuba tanya dia. Tak tahu apa-apa. Pejam celik tanya. Apa tadi? Minta maaf ngantuk ni. Tak? Baca pun akhir sekali melaluk ke lain. Mula-mula betul lagi. Itu dia. Nampak permulaan dia bukan main. Jadi bunyi senyap. Tidur dah. Apa tu kenyang? Kawan dia tepuk belakang. Ada apa kau tepuk belakang aku tidur? Orang lain tak tidur. Kenyang sangat. Kadang-kadang kenyang tu berdengkur dia. Ada. Berdengkur waktu mengaji. Orang lain dia pun bunyi makhraj kha. Tarik nafas pun bunyi kha, keluar nafas bunyi kha juga. Itu dia. Tarik nafas, keluar pun nafas pula. Tidur punya. Tu panggil musibah terlalu kenyang. Biasalah. Ustaz tahu lah, sebab Ustaz lama pengalaman 20 tahun. Pengalaman kita mengaji sendiri, pengalaman khidmat pada anak-anak. Macam-macam lah. Itu dia. Jadi artinya nak cerdik apa? Tidur, tak tidur dah. Anak tidur. Tidur. Kawan kita kata, tidur dah Ustaz. Mana tu? Ada tidur? Tak ada lah. Asyik baik. Kalau tidak sambil mengaji, tidur sungguh dia. Asyik baik tak ambil emah, tutup mata. Itu dia. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat, anak-anak ini rahmati Allah sekalian. Tu sebab dia kata dia al-batnatu tuzhibul fitnata. Maknanya bermula memenuhkan perut itu dengan makanan menghilangkan kebijaksanaan cerdik. Samalah budak ke orang tua ke apa sekali, kalau terlebih dia jadi mengantuk. Sekali jatuh dia. Terguling. Siapa dia tu? Syahid. Ada. Orang mengaji dia syahid. Tu dia. Kena jampi pula, ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Kena jampi dengan air sejuk. Terkejut dia. Jadi habis itu ya, tengok balik cerita lagi ni. Dan dihikayatkan daripada Jalinus bahawasanya berkata ia Jalinus, bermula buah delima itu memberi manfaat sekalian buah delima. Dia kata buah delima tu sebiji tu semua tu jadi manfaat. Kulit dia, isi dia, biji dia, daun dia, dahan dia, batang dia, akar dia. Tu hebat buah delima ni. Tuhan buat. Buah delima ni kalau kita selalu makan dia, kalau musim sejuk dia memanaskan badan kita. Kalau musim panas dia menyejukkan badan kita. Pelik buah delima. Sebab tu mahal buah delima. Tak boleh makan selalulah walaupun biji dia banyak. Tapi bagus. Ambil sebiji buah ni blend. Kita minum musim panas ke musim sejuk. Sedap.
dia boleh mencenakan perut kita sekali bagus. Jadi buah delima ni kata pakar dalam bab perubatan ni, ulama kita dahulu ni, dan juga ahli-ahli falsafah yang mengkaji tentang manfaat buah delima, maka dia kata buah delima sebiji itu, kalau buah itu sendiri pun dia manfaat semuanya. Sebab tu ada orang jemur kering dengan kulit-kulit, dia ambil buah tu untuk buat ubat. Begitu juga pokok, cuma pokok orang tak ambil tu, tak boleh makan buah. Tebang pokok, ambil akar, ambil daun, lepas tu nak makan buah kat mana? Sebab tu orang tak guna pokok tu. Tapi pokok tu sendiri juga menjadi ubat penawar yang besar. Dan bermula ikan itu memberi mudarat sekaliannya. Ikan pula kata dia, kalau seekor semua sekali tu, dia ada mudarat kata dia. Dan serta yang demikian itu. Demikian mana? Demikian kata buah delima memberi manfaat semua sekali, ikan pula memberi mudarat dia semua sekali. Dikatakan pula, ada pula orang lain sebut, sedikit ikan itu terlebih baik daripada banyak delima. Kalau nak dibandingkan, kalau kita makan ikan, walaupun ada ulama, ada pun pakar-pakar, orang dahulu mengatakan seekor ikan kalau kita makan banyak semua tak bagus juga kata dia. Buah delima ni sebiji dia tu semua bagus. Tapi kalau dibandingkan sedikit kita makan ikan dengan kita makan buah delima sebiji, lebih baik makan ikan sedikit daripada sebiji buah delima. Dia jadi terbalik pula. Jadi kalau kita makan banyak ikan tu tak bagus kata dia. Nak banding dengan kita makan banyak buah delima bagus. Tapi kalau nak bandingkan sedikit ikan dengan banyak buah delima, lebih baik makan sedikit ikan. Tu dia. Nak bagi tahu apa pada kita, makan tu biar berpada-pada lah. Jangan banyak sangat walaupun benda tu bagus. Jangan pula tak makan langsung walaupun kita kata kalau keseluruhan banyak jadi tak bagus. Dia ada waktu tertentu sedikit itu bagus, banyak tak bagus. Tu dia. Walhal padanya apa dia? Padanya pada membanyakkan makan. Walhal padanya pada membanyakkan makan. Nya tu. Nya tu kembali kepada membanyakkan makan. Makan banyak. Walhal padanya pada membanyakkan makan. Nya tu. Membanyakkan makan. Kitab balik. Tengok kitab balik. Membinasakan harta. Dia kata, kalau orang tu jenis makan banyak, sebenarnya menghabiskan harta lah. Jadi kita habis harta tak ada benda yang sangat faedah. Habis makan sekadar tu. Walhal cukup kita hanya sekadar kita kenyang. Tapi kita nak makan banyak. Jadi habis harta kita kena guna banyak. Duit kena guna banyak. Sebab nak makan banyak kena guna duit banyak. Beli pula banyak. Makanan sedap ni mahal. Jadi akhir sekali kita perhabis duit kita tu dengan makannya. Tak sepatut bagi kita. Bagi orang mukmin begitu. Sekali-sekala kita makan besar okey, tapi kalau selalu begitu, tak ada faedah juga, tak ada manfaat. Baik. Dan bermula makanan lebih daripada kenyang itu mudarat semata-mata. Makan ni kalau terlebih sangat, lebih daripada kekenyangan, makan lagi dia menjadi mudarat. Tak boleh tidur lah, tak boleh menapah lah. Perut kita jadi skop. Makan banyak sangat. Akhirnya nak menapah tak boleh. Bukan kena jantung, penuh makanan dalam perut sampai oksigen pun tak nak masuk, tercungak-cungak je. Bernapah je keluar air ikut hidung, bernapah je keluar nasi ikut mulut. Muat nasi dah. Akhir sekali keluar mehung, keluar mi ikut hidung dia. Jadi bersing, keluar makanan ikut hidung. Pasal apa? Banyak sangat. Mudarat juga, jangan begitu, ya. Dan di mustahak diseksa akan dia akan yang makan banyak dengan sebab makan banyak lebih daripada kenyang, sebab lebih daripada kenyang. Diseksakan dia seorang dengan sebab makan banyak. Diseksakan dia seseorang yang makan banyak tu dengan sebab makan lebih daripada kenyang. Di akhirat kena azab juga makan banyak selajak. Terlebih makan ni. Tak boleh. Pada itu
pada akhirat sana. Di akhirat kena azab juga makan banyak, terlebih, mana berlebih-lebihan. Dan yang banyak memakan-makan itu dimurkakan dia, kan banyak makan-makan pada segala hati-hati, mana hati-hati manusia. Tak ada orang suka jenis tengok orang tu makan terlampau banyak. Sepatutnya orang lain boleh makan 10 orang lagi, mari dia habis orang dia. Orang apa kata, kau ni belejing apa dah. Allah makan. Ya ke kau ni makan ni? Pinggan nasi tambah, lauk satu jeluk, satu besen lauk, perut makan kau. Tambah lagi. Ayam lagi, ikan lagi, daging lagi, sate lagi. Makan. Pegang satu pucuk tu sekali makan dia. 3 ketul. Nyop. Ni dia. Orang lain makan 5 pucuk, dia 20 pucuk dia. Tu dia. Makan banyak dia. Jadi, na'udzubillah, jangan begitu kita ya. Waktu orang apa tengok kita. Tengok. Lepas tu dia pakak bisik orang, dia bisik-bisik. Lain kali tak boleh ajak makan banyak. Dia kata lain kali tak boleh ajak ni. Makan banyak sangat, orang lain tak sempat makan ni, makan seorang ni. Jadi orang tak suka. Sebab itu orang yang makan banyak ini tidak disukai oleh orang ramai. Dan jalan mensedikitkan makanan itu pula. Cara yang lain lagi bagaimana untuk kita mensedikitkan makan. Bahawa memakankan akan makanan-makanan yang lemak-lemak. Dan bahawa mendahulukan akan yang terlebih indah. Dan yang terlebih sedap. Dan berahi. Cara kita nak suruh makan tak banyak, pertama sekali kita makan makanan berlemak. Sebab ghalibnya bila mana kita makan makanan berlemak, dia cepat muar, jemu. Jemu dah. Makan tak banyak. Kemudian kita makan yang sedap-sedap dulu. Jangan makan tak sedap. Ambil yang sedap-sedap, makan yang sedap-sedap. Bila mana kenyang, yang sedap, yang tak sedap tak nak. Tapi kalau kita makan yang biasa dulu, yang sedap tak makan lagi. Tunggu nak makan lepas ni. Banyak. Yang tak sedap banyak dah. Makan sedap pula, lagi banyak. Sedap, makan. Sedap, makan. Sedap, sedap. Akhir sekali bukan orang vacuum ni. Tu dia. Jadi makan tu jangan terlalu banyak kata dia. Ya, caranya kita makan yang lemak-lemak dulu. Supaya kita cepat mual. Bila mana mual, makan tak banyak. Lepas tu kita ambil yang makanan sedap-sedap. Bila mana kita dah kenyang dengan sedap, yang tak berapa sedap tu, cukuplah, alhamdulillah kenyang dah. Kenyang pula yang sedap-sedap, bukan tak sedap. Tapi kalau kita makan letak kat tepi dulu, yang lauk-lauk sedap, kita makan biasa dulu. Lepas tu tujuan kita nak makan lepas ni pula. Jadi banyak makan. Makan banyak. Cara dia begitu. Baik, habis itu. Kemudian berkata musannaf lagi, dan bahawa tiada makan ia penuntut ilmu. Ia tu kembali pada penuntut ilmu serta orang-orang yang lapar-lapar. Melainkan apabila ada baginya, bagi penuntut ilmu, kehendak yang baik pada membanyakkan makan-makan, seperti bahawa berkuat dengan dia dengan membanyak makan. Dengan dia tu kembali kepada membanyak makanan. Atas puasa dan sembahyang dan amalan-amalan yang berat-berat dan payah-payah. Seperti perjalanan, mana musafir. Dan lain daripada perjalanan, mana musafir. Maka bagi penuntut ilmu, patut makan banyak kerana berkuat. Berkuat di sini makna mengambil tenaga lah. Berkuat dengan makna mengambil tenaga akan ibadat-ibadat itu. Adalah ia makan banyak tu jadi sebab bagi terangkat kemuliaannya. Kemuliaan membanyakkan makanan. Maka dengan ini mana? Ini membanyakkan makan. Dengan ini membanyakkan makan itu, kehendak yang baik halallah baginya, bagi penuntut ilmu. Oleh yang demikian makan banyak.
demikian itu, demikian makan banyak. Demikian itu tu kembali kepada makan banyak. Jadi kata dia di sini, cara juga untuk kita tidak makan banyak, jangan kita makan bersama dengan orang lapar. Bila mana kita makan dengan orang lapar, kita selera lebih. Sebab apa? Sebab kita tengok dia selera makan. Sedangkan dia lapar, kita tak lapar sangat. Tapi kerana dia lapar, dia tambah. Kita pun selera makan tambah. Dia tambah, kita tambah. Dia tambah, kita tambah. Kita tambah, dia tak tambah. Tu dahsyat. Tambah. Akhir sekali makan banyak. Sedangkan dia lapar, kita tak lapar. Tambah. Yang kedua kata dia, kalau sekiranya kita makan banyak, atas tujuan kita ni, contoh kita makan banyak, ya kita ni suka berpuasa. Tak apa. Dengan sebab kita suka berpuasa, puasa ni perlu pada tenaga. Maka kita pun makanlah. Sebagai untuk menguatkan kita puasa. Ataupun dengan sebab kita makan banyak, maka tenaga kita lebih, suka kita buat amal ibadat. Lepas semayang. Kalau malam pula bangun tahajud sampai pagi, contoh. Menyebabkan kita bertenaga. Ya sila. Ataupun kita makan banyak dengan sebab kita ni orang musafir berjalan jauh. Perlu tenaga banyak. Pada waktu itu dibenarkan makan banyak. Ataupun kita buat kerja berat. Apa dia? Kita jadi buruh. Kita bercucuk tanam. Kita buka hutan. Kita bertani. Kita menternak. Maka perlu kepada tenaga yang banyak. Tenaga yang banyak ini hasil daripada kita makan makanan yang berzat. Bila mana kita makan banyak, kita buat kerja banyak. Tak apa. Jangan makan banyak, duduk relax, tak buat apa. Tu tak nak tu. Jadi ada waktu dibenarkan kita makan banyak. Bila? Waktu kita nak gotong royong sebagai contoh. Nak bersih, nak apa ni, kena tenaga kita banyak. Jadi tenaga banyak itu dengan makan kita banyak. Bila mana makan kita banyak, kita ada tenaga banyak. Kita boleh buat kerja berat. Batu ayah kita, atuk kita, pakcik kita yang berada di kebun. Kebun kelapa sawit, kebun getah, kebun buah-buahan, buah kayu. Dia makan. Minum air tu, ya Allah. Susu tu, susu pekat tu. Banyak susu pekat lagi daripada air teh. Setawa tu. Kita, makan susu ke apa ni? Bukan air ni. Tapi tak apalah dia bekerja. Dia bekerja tu umpama kerbau sedang membajak. Kuat dia bekerja. Air tu, peluh tu keluar, tenaga dia keluar. Yang tu tak apa. Sebab dia guna tenaga kuat. Bagi kuat dia kerja, lagi peluh dia keluar. Dia sihat. Kita ni makan banyak tidur. Makan banyak tidur. Dia ada penyakit. Yang tu tak dibenar tu. Kalau kita kerja kuat, umpama orang kerja kuat, tak apa. Boleh, sila. Yang tak bolehnya, kita tak buat apa-apa. Makan, tidur. Makan, tidur. Makan, tidur. Akhir sekali, makan, tidur, tak bangun-bangun. Itu dia. Itu dia. Mati. Sebab itulah di sini, sebagai penuntut ilmu, dia kena jaga. Jangan membanyak makan, melainkan waktu-waktu yang dibenarkan. Sekadar itulah untuk malam ni, insya-Allah kita akan sambung pada tajuk yang baru, faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.